agama ini? Adakah kita beriman kepadanya? Adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah SAW untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah SAW bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana tajama'na bi nuri hudahu ikhwanan wa khillana wa atra'na mata dami'at bina al-arwah imana Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana tajama'na bi nuri hudahu ikhwanan wa khillana wa atra'na mata dami'at bina al-arwah imana nahalna minhu shir'atana wa a'layna bihi ash-shana falam nadhlim wa lam naghdir wa lam nasta'li tughyana nahalna minhu shir'atana wa a'layna bihi ash-shana falam nadhlim wa lam nasta'li Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد حياكم الله جميعا أيها المستمعون والمستمعات وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا لسماع محاضرة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT sekali lagi dengan nikmat Allah Ta'ala yang peluang kepada kita dapat kita berjumpa lagi dalam ruangan kita untuk nak mempelajari dan juga memahami bersama akan hadis Nabi SAW, kerana ini adalah tugas ataupun kerja kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dalam dunia ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
tak boleh kita nak hidupkan diri kita tanpa turut ajaran Allah SWT yang dia royak dalam Al-Quran dan juga melalui hadis ataupun nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala jadi kita tujuan hanya satu sahaja, iaitu demi untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam dunia ni tidak ada kerja lain, tidak ada tujuan mana yang penting melainkan hanya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata kita adalah Abdullah, hamba Allah Ta'ala yang suka dan juga kena beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ini adalah tujuan yang Allah Ta'ala hantar kita mari di atas bumi ini untuk nak kita ataupun nak tengok kata hamba dia seorang mana yang banyak beribadat. Nak tengok pula apabila hamba dia banyak beribadat, nak tengok pula hamba dia seorang mana yang ibadat dia ni ibadat yang paling baik sekali. Ramai di kalangan kita hamba-hamba dia ibadat. Orang Islam di dalam dunia ini, seluruh dunia ini, mereka banyak ke beribadat semua. Kalau ada umat Islam mana ataupun orang Islam mana yang tidak beribadat, sikit saja yang tidak beribadat. Ataupun dipanggil kata dia ni sebagai orang Islam dengan nama saja. Tetapi secara umum, kebanyakan umat Islam mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat bahawa Tuhan nak tengok pula hamba dia seorang mana yang beribadat kepada Allah SWT. Kerana kalaulah hatta seorang hamba dia hidup dalam dunia ni dan juga kepada hamba dia seorang tu nak ibadat pasal mana, ibadatlah. Nak semaya pasal mana, semayalah. Nak puasa pasal mana, puasalah. Yang mu nak puasa ataupun nak baca Quran, nak semaya, nak gapo, nak ibadat macam mana, tak. Tetapi Allah Ta'ala hatta kita ni bukan hatta mana-mana dak. Hatta kita dalam dunia ni bukan hatta mana-mana hidup, tidak ada tujuan seperti binatang dak. Tetapi kita adalah makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah menghormat ataupun meliakan kita. Wa karramna bani Adam. Allah Ta'ala telah firmankan dalam Al-Quran, wa karramna bani Adam, dan juga sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam alaihissalam, iaitu kita. Bagaimana Allah Ta'ala meliakan kita? Allah Ta'ala otak kepada kita yang tidak sama dengan binatang ataupun makhluk-makhluk yang lain, yang mana mereka tidak ada fikiran, tidak ada otak, tidak boleh nak berbeza di antara al-haq, benar yang benar, dan juga al-batil, benar yang tidak benar. Tetapi kita adalah hamba Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala meliakan kita. Bahkan Allah Ta'ala hatta pula, selepas daripada hatta kita pula, bukan kata nak hayung kita, nak letak kita di celah mana dalam dunia ni, tak. Hatta kita mari hidup dunia ni, kita sebagai umat Islam yang selaku rakyat negeri Syiah ni, Allah Ta'ala satu nikmat kepada kita pula, iaitu Al-Quran. Quran kita sebagai paduman hidup, sebagai kuma ciwit. Kita nak hidup dalam dunia ni balas mana, kena pergi jalan ke mana, jalan ada banyak. Tuhan telah royak cerak di dalam Al-Quran Al-Karim. Tuhan hantar Quran mari, Tuhan tak jang. Kalaulah Tuhan tak hantar Quran mari kepada kita, bagaimana kita nak hidup dalam dunia ni? Kita nak hidup balas mana? Sedang pendengar, kalaulah Allah Ta'ala tak hantar Quran kepada kita, ataupun Allah Ta'ala hantarkan Al-Quran kepada kita, turun Quran tanpa Rasul ataupun Nabi yang Allah Ta'ala hantar mari untuk bayar ataupun terangkan benda yang berada di dalam Al-Quran, tak cukup juga. Kalaulah kita dapat Quran, setiap orang hamba Allah Ta'ala dapat Quran, tapi tidak ada orang yang mari nak hajar akan Al-Quran kepada kita seperti Allah Ta'ala hantar Nabi dan juga Rasul, maka kita pun susah juga nak hidup dalam dunia ni. Maka Allah Ta'ala hantar Nabi pula, turun Al-Quran dengan lidah ataupun bahasa Nabi itu, untuk Nabi itu boleh mentafsirkan, memahamikan akan kita. Allah Ta'ala
kepada umat dia. Bahkan bahasa Arab bukan semua umat Islam dapat memahamikannya. Bukan umat Islam semua faham bahasa Arab belaka. Tetapi Allah Ta'ala pilih pula di kalangan hamba dia, wi faham bahasa Arab, wi ngaji bahasa Arab, wi ngapa Quran, wi ngaji Quran, dan juga kembali kepada kampung mereka untuk mengajar kepada orang-orang kampung mereka. Masya Allah, ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala memberi kepada kita. Dapat kita hidup dalam dunia ini di atas jalan yang penuh dengan hidayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun jalan yang kita minta setiap kali kita semaya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami kepada jalanmu yang lurus, jalanmu yang mustaqim, ni yang kita nak. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kamu telah memberi nikmat ataupun hidayah kepada mereka. Siapa mereka? Siratal ladzina an'amta alaihim, ay minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, iaitu golongan yang Allah Ta'ala hidayah kepada mereka, pertunjukkan kepada mereka, iaitu para nabi, an-nabiyyin was-siddiqin, orang yang benar dengan Allah Ta'ala, wasyuhada, orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semenjak Nabi, masa Nabi sampai kepada kita sekarang, mana-mana syuhada adalah golongan yang Allah Ta'ala hidayah kepada mereka, was-salihin, dan juga orang-orang yang jujur. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, berilah kami daripada golongan mereka ataupun bersama dengan mereka di atas hidayah-Mu, ya Allah. Paling kurang kita, Allah Ta'ala utus kita jadi seorang hamba Allah Ta'ala daripada golongan as-salihin, iaitu orang yang jujur, orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah Ta'ala nak tengok pula, Allah Ta'ala tengok pula kata hamba dia seluruh dunia ning bagaimana mereka beribadat. Allah Ta'ala hatta Quran, Allah Ta'ala hatta Nabi untuk mari hajar Quran pula. Wi manusia ataupun hamba dia faham sungguh kata Allah Ta'ala nak pesening, hidup dalam dunia pesening, dan juga beribadat kepada dia pesening. Nabi mari royak. Baca Quran, royak kepada sahabat dia, royak kepada anak murid dia, sampai kepada kita sekarang. Bila-bila tafsirkan Al-Quran, benar yang Nabi tafsirkan Al-Quran itu. Sama ada Al-Quran yang bersangkut dengan akidah, keluar perkataan Nabi SAW, kam atibai Nabi. Sama ada hadis itu sakut dengan amalan ataupun ibadat, keluar kamput Nabi SAW. Sama ada kamput Nabi ataupun syarah Nabi yang Nabi hajar Quran kepada sahabat dia yang sakut ayat Quran itu dengan jual beli dalam dunia ni, keluar hadis Nabi, jadi keluar hadis Nabi SAW. Kam atibai Nabi. Kam atibai Nabi yang Nabi atibai ataupun syarah ataupun tafsir Al-Quran, itu orang panggil perkataan Nabi ataupun hadis Nabi yang diriwayatkan sampai kepada kita sekarang. Kaput Nabi, bukan duk dia Nabi kecek dak, tapi itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi sedang tafsirkan Al-Quran sebagai wahyu Allah Ta'ala kepada sahabat dia. Selepas itu turun pula wahyu kepada Nabi SAW tentang ayat-ayat itu, ataupun sebelum Nabi nak tafsir lagi ayat itu, Allah Ta'ala turunkan ayat untuk Nabi faham kata ayat Quran ini Allah Ta'ala maksud begini. Maka kita sekarang duk ngaji hadis Nabi SAW. Kita duk ngaji hadis Nabi SAW, yang mana asas hadis yang kita duk ngaji tiap minggu ni, sama ada bab sedekah, sama ada bab taqwa kepada Allah Ta'ala, sama ada bab kita cinta kepada Nabi SAW, semuanya ada asas daripada Al-Quran. Semuanya ada asas daripada Al-Quran. Hadis yang kita kecek dengan an-niyat, ada sebut dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, surah Ikhlas dalam niat.
Hadis yang kita kecek mesakut dengan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Benda yang halal cerak nyata, benda yang haram cerak nyata. Dalam Al-Quran pun ada asas ini sebut juga dalam Al-Quran. Lebih-lebih kurang Allah Ta'ala sebut banyak ayat. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala halalkan jual beli dan juga haramkan riba. Makna kata benda jual beli ini halal, bayin, cerak kata benda ni Allah Ta'ala royak dalam Quran kata halal, boleh kita nak jual beli. Kan kakai boleh jual beli. Dan juga riba kita tahu cerak dalam Quran. Tidak ada jalan mana kita nak royak kata riba ini adalah halal. Tak, sebab Allah Ta'ala royak kata wa harramar riba. Allah Ta'ala haramkan riba. Cerak al-haramu bayin. Haram pun cerak juga dalam Quran. Mana-mana hadis yang kita ngaji dalam kitab kita yang kita ngaji sekarang ni Arba'in An-Nawawiyah ataupun 40 hadis Imam Nawawi, semuanya ada asas daripada Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Taala. Kecek bersakut dengan sakut dengan rukun iman, rukun Islam, semua ada sebut dalam Al-Quran. Semua sebut dalam Al-Quran. Kecek bersakut dengan akhlak. Banyak tempat dalam Quran yang Allah Ta'ala hajar kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan juga bermuamalahlah, berakhlaklah dengan manusia yang kamu hidup bersama mereka dalam masyarakat ataupun dalam dunia ini dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Dalam Quran Allah Ta'ala royak banyak. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Nabi Allah Ta'ala royak kepada Nabi Musa, Nabi Harun pergi cari Fir'aun, orang yang paling jahat sekali dalam dunia ini. So kecek molek, perkecek pai yang lemah lembut dengan dia. Allah Ta'ala kata waqulu linnasi husna, dan juga kamu keceklah dengan manusia. An-nas ini masuk orang Islam dan juga bukan orang Islam. Tuhan hajar kita sebagai hamba dia, so kecek molek, kecek pay yang molek dengan manusia manapun dalam dunia ni, sama ada orang Islam dan juga orang kafir. Itu akhlak yang Al-Quran hajar kepada kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan juga berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik, seperti mana hadis Nabi royak dalam satu hadisnya kita ngaji dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah juga. Semua asasnya adalah daripada Al-Quran. Dengan sebab itu, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran dan juga Al-Hadis ataupun sunnah Nabi SAW adalah benda yang sama. Benda yang kena ada sama. Apabila kita nak faham Quran, kita kena guna hadis untuk nak faham Al-Quran. Ataupun kadang-kadang kita nak faham hadis, kita pun kena guna ayat Al-Quran untuk mari tolong faham kita. Dalam kita nak faham hadis Nabi SAW. Dengan sebab itulah dua perkara ni lah yang akan membawa kita kepada jalan yang betul, jalan yang benar di atas dunia ini. Dan juga dengan sebab kita beramal turut dua-dua ni, sama ada Al-Quran dan juga As-Sunnah, Allah Ta'ala akan lihat, Allah Ta'ala akan tengok, Allah Ta'ala akan nampak kata amalan kita adalah amalan yang sahih, amalan yang betul, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh. Kalau tidak gitu, kita tidak beramal ataupun amalan kita tidak sama dengan Al-Quran royak, amalan kita tidak sama dengan hadis Nabi royak, maka amalan itu walaupun panggil kata amalan, walaupun panggil itu adalah ibadat, tapi bukan ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita dah ngaji dulu, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang dia amalkan dengan satu amalan yang bukan daripada syarak kami, bukan daripada agama kami, asal dia bukan daripada agama kami, tidak ada usul asal dia dalam agama, maka amalan itu ditolak, rugi saja, sia-sia dia beramal, tidak ada faedah apa bagi dia, dia penat saja, dia letih, dia dahaga saja. Waliyadzubillahi min zalik. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah Ta'ala tengok kita, ayyukum ahsanu amala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala kita sebagai hamba dia, manusia, seorang manusia ni, Allah Ta'ala hidup dan juga akan mati. Kita semua akan mati.
Tetapi semasa kita hidup dalam dunia ini, Allah Ta'ala nak tengok liyabluwakum, nak tosab, nak tengok seorang mana hamba Allah Ta'ala yang ahsanu amala, yang amal dia, ibadat dia paling baik sekali. Bukan hanya Allah Ta'ala nak tengok kata amalan yang hasan, yang baik saja, tetapi yang paling baik, yang paling baik. Maka tidak ada amalan mana yang paling baik sekali yang Allah Ta'ala nak tengok, yang Allah Ta'ala nak lihat, yang Allah Ta'ala nak terima amalan itu, melainkan amalan yang betul dengan sunnah Nabi dan juga penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah tujuan kita yang kita main ngaji hadis Nabi SAW, untuk kita nak baiki niat kita setiap amalan kita yang kita buat amal. Untuk kita nak baiki amalan kita betul dengan sunnah Nabi SAW, setiap amalan pun yang kita beramal. Maka apabila amalan kita usaha baikikan jadi amalan yang penuh dengan ikhlas dan juga betul dengan sunnah Nabi, insya-Allah amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita akan masuk syurga dengan sebab amalan kita yang betul, dengan sebab amalan kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita pada hari ini hadis yang ke-26 dalam kitab 40 hadis Nabi, 40 hadis Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca hadis sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu bainal ithnaini sadaqatun, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqatun, wa kullu khutwatin tamshiha ila as-salat sadaqatun, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah kita dapat baca hadis ini, hadis yang ke-26. Sebenarnya hadis ini 26 dia makna dia sama juga dengan hadis yang kita baca pada minggu dulu. Kerana minggu dulu hadis yang kita baca sakut dengan seorang sahabat Nabi SAW yang fuqara, yang susah mari cari Nabi. Katakannya mereka adalah golongan al-muhajirin, orang yang orang berhijrah bersama dengan Nabi. Mari tanya Nabi SAW, "Hei Nabi, aku tengok kepada orang kaya ni, mereka semaya pun sepa aku, puasa pun sepa aku. Aku boleh pahala semaya, dia boleh pahala semaya. Aku boleh pahala puasa, dia boleh pahala puasa. Tetapi hanya satu amalan, satu ibadat yang kami tak boleh lawan dengan mereka, orang yang kaya, orang yang ada duit banyak, iaitu sedekah, amalan sedekah ataupun ibadat sedekah. Kerana mereka ada harta banyak, mereka kuasa nak sedekah dengan harta mereka yang banyak. Tetapi kami tidak ada harta banyak seperti mereka, tetapi kami tidak boleh nak bersedekah ataupun kami telah luput pahala-pahala daripada amalan ataupun ibadat sedekah." Maka Nabi tunjuk jalan kepada mereka, suruh mereka gening, amalan gening. Yang mana amalan yang Nabi tunjuk itu, ganjaran ataupun pahala dia akan dapat sama dengan amalan sedekah dengan duit juga. Bahkan lebih afdal, lebih baik daripada kita bersedekah dengan harta ataupun dengan duit. Maka hadis ini pun sama juga. Sama juga yang Nabi SAW tunjuk kepada sahabat dia. Di antara sahabat yang dengan hadis ini daripada Nabi SAW iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap orang panggil kata khata tulang kita dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini ada tulang banyak. Banyak tempat, semenjak kepala kita sehingga kepada kaki kita, setiap tempat adanya tulang. Dan juga setiap tulang ni dia ada tempat hubung dia. Orang panggil kata khata, tempat hubung tulang tu Nabi SAW yang kata setiap hubung, tempat hubung di antara tulang dengan tulang dalam tubuh ataupun jasad seorang hamba Allah Ta'ala, mesti dia kena buat amalan.
Gapo amalan itu? Amalan sedekah. Mesti dia kena buat sedekah. Maksudnya tulang yang berada di dalam tubuh kita ni, kita kena guna tulang ni buat sedekah untuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam royak apa lagi? Nah, setiap hari kena buat sedekah. Tulang yang berada di dalam tubuh kita ni setiap hari, daripada langit, daripada matahari naik daripada bumi ni kepada langit, mesti kita kena buat sedekah. Kerana kita guna tulang ni, yang mana Allah Ta'ala memberi tulang kepada kita untuk kita guna hidup dalam dunia ni, dalam tubuh kita ni, ini adalah salah satu nikmat Allah SWT yang besar. Dan juga kita guna tulang ni yang Allah Ta'ala beri kepada kita setiap hari. Hari ni esok guna pula sehingga kita mati. Maka setiap hari daripada matahari naik, mesti kita kena buat sedekah dengan tulang yang berada di dalam tubuh kita untuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tulang yang berada dalam tubuh kita ini adalah benda yang Allah Taala beri kepada kita. Cuba kita kaya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala beri mana-mana tempat tulang dalam tubuh kita ni hilang, hancur, sakit, maka susah kita akan rasa kata ini adalah nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW royak banyak perkara di antara amalan sedekah yang Nabi tunjuk kepada kita, ini kita buat sedekah, ini kita buat sedekah. Nah, Nabi royak dalam hadis ini semuanya 5 perkara yang Nabi royak amalan sedekah. Dulu Nabi royak dah dalam hadis yang dulu, kebanyakan Nabi SAW sebut amalan zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala, sama ada tasbih, takbir, tahlil, tahmid, dan juga mana-mana berzikir pun Allah Ta'ala, Nabi SAW kata sadaqatun, sedekah. Tetapi dalam hadis yang kita nak baca hari ini, amalan yang selain daripada sedekah, amalan yang selain daripada sedekah. Yang pertama yang Nabi SAW kata, ta'dilu bainal ithnaini sadaqatun. Dua orang yang ada buku ataupun balah, kita ada saing ataupun kita ada jiran, dua orang jiran tapi rumah kita ni balah, ataupun kita ada saing di sekolah, di mahawicalai ataupun mana-mana tempat ataupun dalam kampung ada saing balah, kita orang yang ketiga pergi membaik dua orang ni baik, cari jalan buat biasa mana, nak buat biasa mana dua orang ni jiran kita, saing kita dua orang ni, daripada dia balah gimari ni, dia baik ni, itu adalah amalan sedekah juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Orang yang balah, kita tengok kata dia balah, kita usaha masuk pergi. Kalau negeri Arab ni nampak orang balah kan, orang yang ketiga akan masuk pergi kepada dua orang yang balah tu, sallu ala nabi, salli ala nabi. Pergi royak kepada dua orang itu tu, pakmu dua orang selawat ke atas Nabi tu. Dua-dua orang yang duk balah tu akan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Putih balah. Kerana ingat kepada Nabi, membawa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membaik di antara dua orang yang balah ini, dia akan dapat ganjaran atau pahala sama dengan orang buat sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Tolong seorang lelaki, sama ada orang tua, orang muda, tolong akik dia ni, nampak dia nak naik kuda, nampak dia nak lakar batas misalnya, masa kita tak ada kuda, kita pimpin tangan dia lakar batas, kita pimpin tangan dia, akik dia naik ke atas kereta. Kalau masa dulu naik unta, naik kuda, kita pimpin ataupun akik dia ni naik di atas kuda, fatahmiluhu 'alaiha, hidup atas dabbah. Dabbah ni mana tahu dia pahanak, benda yang guna untuk perjalanan, akik dia, tolong dia naik, maka kita akan dapat sedekah. Ataupun kita nampak orang nak musafir, nampak saing kita nak musafir pergi Mekah, nak pergi buat haji, kita pergi tolong sipai beg, kita tolong akik beg naik atas kereta dia, ikat beg dia atas kereta dia.
Kalau masa dulu naik akik harta, akik makanan, akik beg dia naik 2 tahun atas kuda, pahala yang akan dapat tu sadaqatun Nabi Oya. Nabi Oya kata wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun. Akik tua nak atas kereta ataupun akik barang nak atas kereta pun pahala dengan sedekah. Allahu akbar kabira. Subhanallah. Itu jenis sedekah yang kedua yang Nabi royak dalam hadis ini. Yang ketiga yang Nabi royak kata wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Dan juga kalimah yang kita kecek baik, kamput kita, perkataan kita yang keluar daripada mulut kita, dia jadi perkataan yang baik, kita kecek baik dengan orang, sama ada orang tu main kecek kasar dengan kita, tapi kita tukar kecek pai kita tu dengan kecek pai yang baik kepada orang yang kecek baik kepada kita, orang yang kecek jahat kepada kita ni, itu adalah sedekah. Wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Kecek molek sedekah, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka tidak ada Quran, tidak ada sebab gapo yang kita nak kecek uduh. Sama ada kita mula kita dalam dengan anak kita. Kita nak kecek uduh dengan anak kita, tidak ada sebab. Tidak ada sebab. Sebab hanya satu ya kalau kita nak kecek uduh dengan anak kita ataupun orang di tepi-tepi kita. Sebab hanya satu saja, kita sanggup nak dosa. Kalaulah kita nak dosa, sanggup nak dosa, kecek kasar, kecek uduh. Sama ada dengan anak, dengan suami, dengan isteri, dengan orang-orang ataupun saing-saing, kecek uduh. Kalau kita dalam sebab yang kita nak iaitu dosa, kecek. Tapi kalau kita naknya pahala daripada Allah Ta'ala, maka kita keceklah benda molek. Keceklah molek. Tadi kita ada ayat kata wa qulu lin-nasi husna, kecek molek. Tidak ada sebab kita kecek huduh kasar. Bahkan Allah Ta'ala royak suruh Nabi Harun, Nabi Musa dikecek dengan Fir'aun. Fir'aun jahat sekali. Seorang hamba Allah Ta'ala juga dia, tapi dia ngaku kata dia ana rabbukumul a'la. Dalam Quran dia kata akulah sebagai Tuhan Fa'amung ni yang paling tinggi sekali. Tuhan tahu kata dia ni adalah sejahat-jahat manusia dalam dunia ni. Kalau Allah Ta'ala nak suruh Nabi Harun dan juga Nabi Musa pergi kecek kasar dengan Fir'aun, boleh ke tak? Boleh, nescaya boleh. Tapi Allah Ta'ala nak uji dia ni khabar, nak uji dia khabar. Dia boleh mikir kata benda yang dia fikir, benda yang dia dah buat itu adalah benda yang jahat, benda yang tak kena. Allah Ta'ala ayat kata faqula lahu qawlan layyina. So kecek molek, kecek lemah-lemah. Maka dengan anak kita, dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan masyarakat yang kita berhidup dalam masyarakat itu, adakah mereka tu lebih jahat daripada Fir'aun? Membawakan kita boleh nak kecek huduh dengan mereka? Tak. Anak kita, isteri kita, suami kita, ibu bapa kita ni, takkah dia ni jahat sama dengan Fir'aun yang kita nak kecek kasar? Boleh? Tak. Maka tidak ada sebab kita nak kecek kasar dengan orang-orang yang duduk tepi kita. Maka wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Dan juga perkata yang baik itu adalah sedekah juga. Ya Allah, ya Allah. Tadi yang kita sebut tadi kullu sulama minan nas, tulah yang berada dalam tubuh kita. Dalam hadis, satu hadis yang diriwayat oleh al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia, Nabi SAW kata khuliqa ibnu Adam ala 60 wa 300 mafsil. Manusia ni dia jadi semua tulang dia ni dalam tubuh dia ni 360 tulang khata dia. Tepat yang hubung di antara tulang dia ni sebanyak 360. Faman kabbarallah wa hamidallah wa halallallah wa sabbahallah. Dan juga siapa yang dia tahmid kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, dan juga dia takbir, membesarkan Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dan juga tasbih dan juga tahlil kepada Allah Ta'ala, wastaghfarallah, dan juga minta ampun kepada Allah Ta'ala, wa azala hajran an tariqin nas, dan juga mengeluarkan waktu batu yang duk sekat di tengah-tengah jalan itu,
jalan manusia yang manusia guna jalan itu dia waktu buat batu, waktu buat benda yang dekat tu au syaukatan, batu ataupun sama ada duri, au azman ataupun sama ada tulang yang berada di pada jalan orang yang duk jalan tu jalan manusia guna, maka itu adalah sedekah. Nah, dan juga Nabi yang kata fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Orang yang buat pesening ni hari ni, zikir kepada Allah Taala, wa tu buat batu duri tulang, suruh orang buat baik, larang orang buat jahat ni, dia guna tulang dia dalam tubuh dia ni untuk buat benar-benar sedekah pesening ni. Jenis-jenis sedekah, mana-mana jenis sedekah pun Allah Ta'ala ayat kata, Nabi SAW ayat kata fa innahu yamshi yawma idzin, melainkan dia jalan pada hari itu dia telah menjauhi tubuh dia sendiri daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka mimman ya'malu li hadzal hadis. Hey Allah Ta'ala, wilah kami boleh beramal dengan hadis ini, amalan yang tidak payah. Kita nak menjauhi daripada neraka, amalan tak payah. Kita guna tulang yang Allah Ta'ala beri nikmat dalam tubuh kita, ada tulang yang gagah, dengan kita banyak bersedekah. Walaupun kita orang susah. Saya dah royak pada minggu dulu, sedekah-sedekah bukan hanya dengan harta benar, duit, wang yang kita ada saja yang kita berhasilat. Bahkan amalan banyak lagi yang Nabi royak kepada hadis yang kita ngaji minggu dulu dan juga hadis pada hari ini adalah amalan yang sama dengan sedekah yang kita buat. Guna tulang ini untuk syukur, banyak syukur, penuh syukur kepada Allah Ta'ala. Buat macam mana? Banyak kita buat sedekah. Sedekah biasa mana? Seperti Nabi royak dalam hadis ni. Tolong orang akib baik, tolong orang piping lakar batang, tolong orang baik jalan yang duk sekat pada jalan orang. Kita tolong. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW royak lagi, wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Dan juga setiap jangkah yang kita jangkah pergi ke masjid untuk nak sembahyang, pahala dia sedekah juga. Boleh pahala sedekah juga. Habis tu orang jalan tu lebih baik daripada gemuk tu. Anas bin Malik selepas daripada dia dengar hadis ni dan juga hadis lain, yang mana satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud dalam kitab Sunan dia. Nabi ayat kata tidak ada hamba Allah Ta'ala seorang mana yang dia jalan pergi kepada masjid jalan kaki, melainkan satu jangkah yang dia jangkah dengan kaki kanan, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia dan juga angkat darajat dia. Manakala kaki dia belah kiri dia jangkah pergi masjid untuk nak sembahyang ini, Allah Ta'ala setiap jangkah yang dia jangkah dengan kaki kiri, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia ataupun kesalahan dia. Maka Anas bin Malik seorang sahabat Nabi yang riwayat hadis ni, dan juga dia ni selalu beramal dengan hadis ni. Dia kata, aku ni suka nak jalan pergi masjid, dan juga setiap kali aku jalan pergi masjid ni, aku nak jangkah kaki aku ni sikit saja. Bukanlah jangkah luas dak, jangkah sikit untuk nak tamuh ataupun dapat pahala yang banyak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu Anas bin Malik dalam hadis ni. Pergi sembahyang ke masjid, ingatlah itu adalah pahala sedekah juga. Dan juga yang terakhir, Nabi SAW kata, wa tumidul adza an tariqin nas sadaqatun. Dan juga waktu buat benda yang keji, benda yang tidak baik, di tengah-tengah jalan orang, jalan ni kita tahu ada kata orang ni guna pergi mari. Tapi kita pergi nampak kata ada batu baik, kita pergi nampak kata ada pun kayu balik baik, kita pergi nampak ada duri baik, kita pergi nampak ada tulang, susah orang nak jalan pergi mari baik, maka kita waktu buat benda-benda tu dan pahala kita yang kita akan dapat sedekah juga. Allahu akbar. Islam agama yang mudah, agama yang kita nak pahala ni mudah, tapi kita sendirilah masalah ni duduk di kita sendiri yang kita tidak boleh buat. Amalan mudah kita dapat pahala, amalan sedekah mudah, tapi kita sendiri yang kita nak buat. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka bomo sendiri masalah ni pun, kalaulah kita tanya bomo akan ngoyak juga kata dalam tubuh kita ni ada tulang ataupun tempat tulang yang hubung tulang tu, kata tu dalam tubuh kita ni sebanyak 360 tempat juga dalam tubuh kita. Maka bersama dengan hadis Nabi tadi, dengan hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim
Dan juga Al-Imam Ahmad biasa riwayatkan satu hadis juga fil insan. Nabi SAW kata fil insan 360 mafsilan fa'alaihi ay yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bi sadaqatin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata dalam tubuh manusia ni ada 360 tulang. Maka wajib ke atas dia, patut ke atas dia kena buat sedekah. Ya, setiap tulang yang berada dalam tubuh kita ni kita nak buat sedekah. Ya, buat sedekah. Biasa mana tak adilah amalan. Kecek baik, waktu buat barang tengah jalan, buat suruh orang buat baik, larang orang buat jahat. Ya, amalan yang banyak berzikir kepada Allah Taala. Ya, maka itu amalan yang amalan yang kita akan dapat pahala dengan pahala yang sama dengan kita buat sedekah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kata hadis ni faham kepada kita bahawa setiap tulang yang berada di dalam tubuh kita sebagai anak cucu Adam ni kita kena buat sedekah. Kerana tulang yang Allah Ta'ala dalam tubuh kita ni adalah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala. Nah, kita tahu boleh kena kita cuba kita tengok kepada orang yang duduk di hospital. Orang yang tulang patah, kaki patah, tangan patah, laki patah, kena bersih, kena berapa, dia akan rasa kata ini adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kepada dia. Kerana sangat teraman, sangat susah, sangat sakit apabila mana-mana tempat tulang yang berada dalam tubuh kita ni patah ataupun rosak. Maka ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala kepada kita. Nak tengok kepada kita, kata kita ni syukur banyak tangan mana kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ayat dalam Quran kata qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala jadi semua tiap tubuh dalam tubuh kita ni untuk Allah Ta'ala tengok kata kita ni tashkurun, syukur ke tak. Allah Ta'ala orang yang jadi. Dan juga satu ayat lagi Allah Ta'ala yang kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dengan masa tu kamu la ta'lamuna syai'an, tidak ada ilmu, tak tahu apa sikit habuk yang masa kita keluar daripada perut ibu. Tetapi Allah Ta'ala telinga kepada kita, absar mata kepada kita, afidah kepada kita untuk kita dapat cari ilmu. Mata ada boleh ilmu, telinga ada dengar boleh ilmu untuk nak guna dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tanya kata kita ni banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala kedak. Itulah kita yang Nabi SAW rakyat dalam hadis ni. Maka semua anggota dalam tubuh kita adalah benda yang Allah Ta'ala Maka satu kali Al-Fudail bin Iyad seorang tabi'in mati pada tahun 187 Hijrah. Dia baca ayat. Dia baca ayat, satu ayat. Ayat ni lah ayat yang saya baca tadi kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, itu dia baca dia tiap. Dia tiap. Maka orang tanya kepada dia, "Hey Al-Fudail bin Iyad, sebab apa mu tiap hey Fudail?" Maka dia jawab kata, "Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'alaka 'ainain tubsiru bihima." Hey manusia, hey sayangku, mu mai tanya aku, adakah satu malam yang mu tidur ni mu biasa tidur dengan mu ni syukur, belum mu tidur ni mu syukur kepada Allah Ta'ala, ataupun mu tidur dengan hal mu ni syukur kepada Allah Ta'ala kedak bahawa Allah Ta'ala telah dua mata kepada mu untuk mu guna dua mata tu tengok kepada benda-benda dalam dunia ni, makhluk yang dia jadi, biasa syukur kedak belum nak tidur. Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'alaka lisanan tuntiqu bihi. Hei manusia, mu biasa tengok ke tak, biasa syukur ke tak belum nak tidur bahawa Allah Ta'ala telah lidah kepadamu dapat mu nak bersyakak, berkecek. Tiap Al-Fudail bin Iyad tiap bukan apa dak, bimai kata dia ni masuk dalam golongan yang qalilan ma tashkurun, sedikit saja daripada golongan fakmu ni yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minasyakirin, Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, berilah kami daripada golongan yang orang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana kita ni malah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan nikmat yang Allah Ta'ala kepada kita ni banyak sangat.
Tapi kita sedikit saja, qalilan ma tashkurun. Sedikit yang kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Habis itu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak bila nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita ni, tak habis. Tetapi kita nak bila syukur kita kepada Allah Ta'ala ni, nak bila tak boleh. Sebab kita sedikit sangat kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka kita nak jaga baik-baik. Kita nak jaga baik-baik. Kalaulah kita adalah golongan yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala yang kata, wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim bahawa jikalau fakmung ni bersyukur ke atas nikmat yang aku beri kepada fakmung ni, nescaya kami akan tambah lagi nikmat ke atas fakmung. Nikmat ni yang aku beri kepadamu, mensyukur aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan juga jikalau fakmung ni tidak bersyukur, aku beri kepada fakmung tak syukur, tak ingat kata ini adalah nikmat yang aku beri kepada fakmung, ingatlah bahawa sesungguhnya azab yang aku cadai kepada fakmung ni sangat pedih. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka benar semua nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita di atas dunia ini ni, Allah Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala akan tanya. Tetapi hadis Nabi SAW riwayat dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW yang kata, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat Allah Ta'ala yang banyak daripada manusia tidak guna faedah ataupun lepas, sia-sia sahaja, tidak guna nikmat yang Allah Ta'ala beri itu jadi manfaat kepada dia ataupun rugi di atas dalam kedua nikmat itu. Bukan sedikit, kathirun minan nas, boleh jadi kita juga yang masuk daripada ramai-ramai manusia tu. Waliyadzubillah min zalik. Gapo dua nikmat itu yang Nabi kata? As-sihhatu wal faragh, iaitu masa kita sihat dan juga masa luar kita. Masa kita sihat ni kita sedap makan, sedap kita hidup semasa kita sihat. Kita lupa kata ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Adakah kita guna kesihat ataupun masa kita sihat ni pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adakah kita guna masa luar untuk kerana Allah Ta'ala? Maka kalaulah kita tidak guna dua-dua nikmat ini pada jalan Allah Ta'ala ataupun kerana Allah SWT, maka kita akan terjatuh jadi golongan yang Nabi kata kathirun minan nas, golongan manusia yang ramai yang dia rugi di atas dua nikmat ini. Maka hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan tanya nikmat-nikmat yang kita dapat daripada Allah Ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah Ta'ala yang kata, kamu akan ditanya pada hari kiamat nanti akan nikmat-nikmat yang kamu dapat semasa berhidup dalam dunia ini. Semuanya kita ada, hai sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Gapo yang kita ada, sama ada benda yang kita pegang boleh, sama ada benda yang kita tak boleh nak pegang, sama ada yang kita nampak tengok yang Allah Ta'ala beri kepada kita, sama ada benda tu yang kita tak nampak tengok, semuanya akan dikira, akan ditanya di depan Allah SWT. Allah Ta'ala akan tanya. An-Na'im, Allah Ta'ala akan tanya. Setengah ulama dia kata An-Na'im di sini iaitu ni'matu al-absar wal asma' was sihah. Nikmat mata yang Allah Ta'ala beri kepada kita, nikmat telinga beri kepada kita, nikmat tubuh badan sihat yang Allah Ta'ala beri kepada kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala banyak kata, inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, mata, hati, semua itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Hari itu mulut kita akan ditutup. Mulut kita akan ditutup, tak boleh nak kecek apa hari itu. Tetapi Allah Ta'ala akan benar-benar lain boleh kecek hati mulut. Allah Ta'ala akan linga boleh kecek. Allah Ta'ala akan mata boleh kecek pada hari itu. Kata seorang ni, hamba seorang ni guna mata yang Allah Ta'ala kepada dia ni pada jalan mana. Allah Ta'ala telinga kepada dia ni pada jalan mana dia guna. Adakah dia guna untuk nak dengar orang ngajar?
Adakah dia guna untuk nak dengar Quran, dengar yang ngajar, dengar gapo-gapo yang faedah kepada dia, ataupun dia guna untuk dengar royal, dengar lagu, dengar benda yang tidak ada faedah ataupun benda yang haram. Adakah mata yang dia guna tu dia guna mata dengan baik, dengan beribadat kepada Allah Ta'ala, tengok Quran semua mata dia tidak tengok benda yang haram, maka akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Maka akan ditanya, nikmat yang kita dapat semua akan ditanya sedang pendengar yang dirahmati sekalian. Maka kembalilah kita pada hari ini, marilah kembali kepada Allah Ta'ala, mari muhasabah kita sendiri. Hasabu qabla an tuhasabu. Umar ibn Khattab royak kata, kiralah diri hari ini, kita hari ini sebelum kita dikira oleh Allah Ta'ala. Lah ni kita duduk dalam dunia ni, kita boleh kira lagi. Kita boleh cek lagi kata amalan kita, harta kita, nikmat yang kita dapat ni, kita guna pada jalan Allah SWT ke tak. Kalaulah tidak, kita marilah kita kembalilah kepada Allah SWT sebelum kita nak tinggal dunia ini. Kerana apabila kita tinggal daripada dunia ini dah, kita tak boleh dah nak baki. Kita tidak ada Quran ke apa dah nak pergi jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, satu hadis yang Nabi SAW hajar kepada kita untuk kita kata atau membaca dia semua setiap pagi dan juga setiap petang. Kalaulah sedang pendengar sore mana dia baca azkar semua, dia akan dengar, biasa dengar dia baca semua akan azkar-azkar ini, yang mana Nabi SAW royak di dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Nabi royak kata, "Man qala hina yusbih." Siapa yang waktu pagi dia kata doa-doa ni waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Nabi ayat kata, siapa yang baca doa kata, Allahumma hay Allah ma asbaha bi min ni'matin, tidak siapa waktu pagi kepada aku akan satu nikmat yang aku dapat ini, melainkan daripada mu ya Allah, la syarika lak, dan juga tidak ada syirik bersama denganmu, daripada mu saja ya Allah Subhanahu taala. Maka Nabi SAW kata, siapa yang kata doa ni, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr, waktu pagi. Ataupun dia kata waktu petang, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Siapa yang kata waktu pagi, Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, sesungguhnya dia telah tunaikan kesyukuran dia kepada Allah Ta'ala. Dia telah qabkun, dia telah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Siapa yang dia kata pada waktu petang, maka waktu malam, sepanjang malam itu dia telah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan sebab dia ni berzikir dengan zikir yang Nabi royak dalam hadis ini. Maka itulah kita pada hari ini tentang hadis yang Nabi hajar kepada kita untuk kita tak sewi rasa kata gapo orang panggil, tak sewi kata tak sewi kata jang halah mudah-mudah. Walaupun kita tidak ada duit, tak boleh nak sedekah bersama dengan orang-orang meramal, tapi amalan rang-rang, amalan yang Nabi ambil mai ganti kepada kita untuk kita beramal dan juga akan dapatkan ganjaran bersama dengan orang-orang kaya, orang yang ada duit pun. Kita buatlah amalan biasa-biasa ni banyak. Buat amalan biasa ni banyak. Berzikir baik, beristighfar baik, batu jalan daripada jalan orang jalan tu baik. Sikit yang saya akan sentuh kepada sedang pendengar bahawasa jalan, apabila dalam hadis ni kita tengok kepada jalan-jalan, kalau rumah kita ni batah, batah yang kita guna sama ada dalam kampung baik ataupun batah mana-mana luar kampung baik. Masalah sekarang ni batah dalam kampung, yang mana batah-batah orang duk guna jalur dengan motor baik, dengan sikar baik, dengan kereta baik, batah itu di bawah dulai ataupun mas'ul obata ataupun obaca. Tetapi masalah sekarang lah ni batah tu banyak rusak. Maka kita bimbang kata batah yang banyak rusak menyusahkan orang untuk musafir jalan lagi mari tu, sama ada motor kereta baik. Batah yang setengah kampung tu lubang-lubang saja. Lubang-lubang saja, kereta nak pergi susah, motor nak pergi susah. Bahkan
Kadang-kadang ada pai cerak kata kampung ni duk ke atas ataupun duk bawah abata nama sore ni. Maka saya nak nasihat kepada abata ataupun pemimpin mana-mana kampung pun, usahalah jaga amanah ni yang duk di dalam tangan kok kamu, jaga baik-baik. Batas yang Nabi pentingnya kepada batas jalan. Nabi sebut dalam hadis at-tariq, wa tumitul adza 'anit tariq, wa tubik benar kecil-kecil batu ataupun duri daripada yang duk atas batas tu, tubik tu sedekah dah. Bagaimana orang yang mi kuam rapi cak untuk nak baiki batas jadi abata, jadi nayuk, jadi gapo baik, tapi dia dapat ngupraman ataupun tidak dapat ataupun tidak pada ataupun tidak cari ngupraman ataupun tidak cari jalan untuk nak baiki batas tu, maka akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Amanah ini akan ditanya oleh Allah SWT. Kerana Nabi sangat penting kepada jalan. Jalan-jalan ni tepat mudah orang. Tepat mudah orang. Kalaulah batas yang duduk dalam kandulah kita, orang kampung guna batas tu untuk pergi sejik. Tetapi batas tu rusak, kelubang saja, punah saja batas tu, wak we orang lama pergi semaya, wak we orang tak ada pergi semaya. Tapi batas tu duduk dalam kandulah kita, adakah kita tidak dapat dosa dengan sebab kita tidak dulai amanah tu? Maka kita kena fikir baik-baik, kita nak tanya diri baik-baik. Bahaya, kerana ini adalah benda yang Nabi penting sangat. Nabi penting sangat kepada jalan, bagaimana kita tak penting sangat. Bukan susah sangat ngupraman gapo sangat. Kita dapat ngupraman, kita usahalah baiki cari jalan belah mana. Kalau tidak dapat ngupraman pun kita usaha kacak dengan kampung nak baiki batas belah mana. Sedikit sore guna orang sikit sore untuk baiki batas, insya-Allah kita tak akan masuk ataupun kita akan masuk, kita baik niat nak baiki batas, kita akan masuk dalam hadis ni yang Nabi kata wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqatun. Kita dapat sedekah juga. Napa batas lubang kita baiki, apa-apa batas. Kita tak ada duit pun kita usaha ambil pasir mari buh orang mudah nak pergi jalan pergi mari ni, insya-Allah kita akan dapat pahala dengan sedekah yang Nabi royak dalam hadis ni dan juga hadis yang banyak lagi. Maka cukup sekadar ni saya pada hari ni. Hadis yang ke-20 ni, hadis yang sahih, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Tak syak kata ia adalah hadis yang sahih, dapat kita beramal sama-sama, ambil mai guna dalam hidup kita. Ambil mai guna dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita ngaji hadis Nabi, kita beramal dengan hadis ni, insya-Allah tambah kasih kita kepada Nabi, dan juga kita akan jumpa dengan Nabi SAW yang Nabi sedia nanti kita nak jumpa dengan kita, dengan umat dia. Umat yang usaha nak beramal dengan sunnah yang dia tinggal, orang ni lah yang Nabi akan nak jumpa dengan dia. Manakala orang yang hidup dalam dunia ni tak beramal dengan sunnah Nabi, tak pada sedikit habuk pun dengan sunnah Nabi, tak beramal dengan hadis Nabi, tak sengaja dengan hadis Nabi, maka hari kiamat nanti jangan sengkau kata dia ni nak boleh jumpa dengan Nabi, bahkan dia akan kena hamak tak boleh jumpa dengan Nabi SAW, dan juga Nabi tiap tengok dia kena hamak. Nabi kasih kepada kita. Maka cukuplah pada hari ini. Maka gapo yang silap salah itu daripada kekurangan saya, jahil saya, daripada syaitan. Apa yang betul itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا